Kita untuk cerita pagi Sarawak, dan seperti yang kita sedia maklum, aspek pendidikan merupakan antara aspek yang terjejas sepanjang tahun 2020 sehingga 2021 ini, kerana kita lihat aspek pengajaran dan pembelajaran banyak dilakukan secara di rumah ataupun secara dalam talian. Jadi dari tahun 2021 ini kita lihat peperiksaan besar akan berlangsung, antaranya ialah sijil peperiksaan Malaysia dan juga sijil vocational Malaysia yang akan berlangsung pada bulan Februari ini. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana persiapan emosi dan juga mental pelajar-pelajar ini menjelang peperiksaan besar ini. Jadi untuk kita membantu keadaan ini, kita menyelami keadaan ini, bagaimana boleh memberi manfaat kepada pelajar-pelajar di luar sana, kita perkenalkan terlebih dahulu kedua-duanya kaunselor daripada MARA, iaitu Dr. Zulkifli Hussein dan juga Puan Yusmawati Dahrumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor, kita lihat daripada situasi pandemik COVID-19 ini, ia sedikit menjejaskan aspek pendidikan negara kita dan juga peperiksaan besar semakin menjelang tiba. Jadi bagaimana doktor melihat situasi ini dari segi persediaan emosi para pelajar ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, peperiksaan SPM tak sampai seminggu lagi dan anak-anak kita sedang bertukus rumuslah membuat persediaan di peringkat akhir. Dan saya menganggap bahawa anak-anak SPM kohort 2020 ini adalah anak-anak yang hebat kerana tidak ada satu kohort yang diuji seperti ini yang mana kita terpaksa menangguhkan SPM dan sebagainya. Mereka terpaksa mengikuti pembelajaran secara dalam talian di rumah. Dan bermula PKP pada Mac 2020, maknanya pelajar ini mengikuti kelas secara PDPR dan kemudian barulah pelajar bersemuka, dan sekarang kebanyakannya adalah pelajar masih lagi berada, terutamanya di sekolah kementerian, masih lagi berada di rumah kecuali anak-anak di sekolah berasrama lah. Dan kita faham bahawa anak-anak ini diuji dengan masa yang begitu singkat. Dan sebenarnya kalau bukan ada COVID-19, emosi yang sama sebenarnya timbul, iaitu rasa bimbang, rasa cemas. Betul. Itu adalah emosi yang normal kepada kita semua, kepada manusia. Dan keadaan ini menjadi mungkin lebih ketara apabila hadirnya COVID-19. Kerana proses PDPR itu sendiri mungkin tidak memberi impak yang besar kepada para pelajar. Dan saya boleh kategorikan anak-anak kita ni kepada 3 kategori utama. Kalau pelajar jenis type B, mungkin pelajar ini rasa apapun COVID ke tak COVID okey saja. Ni yang kan mak ayah rasa risau tu kan. Dah dekat SPM ni masih lagi mungkin main gadget dan sebagainya. Ini type B, tak kisah sebenarnya. Kalau type A negatif, mereka berusaha bersungguh-sungguh, ada impian yang tinggi, bercita-cita tinggi, belajar sungguh-sungguh, tetapi mungkin kalau mereka tak capai apa mereka nak, mereka akan rasa stres. Yang ini kaunseling akan mengambil tempat. Okay? Dan yang type A positif, type yang ketiga adalah type A positif, yang mana pelajarnya ada cita-cita tinggi, berusaha bersungguh-sungguh, tetapi dalam hati mereka, insya-Allah saya dah berusaha sungguh-sungguh, kalau tak dapat tak apa lama, saya terima seadanya dan saya redha. Dan sebenarnya saya yakin dan percaya seluruh rakyat Malaysia yang mendengar siaran pada pagi ini, ramai anak-anak kita yang berada di kategori A positif, insya-Allah saya doakan. Insya-Allah. Ada beberapa kategori seperti yang dimaklumkan oleh doktor tadi, dan seperti kita sudah maklum, persediaan saat-saat akhir ini sudah pasti memberi tekanan kepada para pelajar kita, lagi-lagi bila mereka terpaksa melaksanakan PDPR, tidak dapat nak berjumpa dengan cikgu secara bersemuka. Jadi bagaimana peranan keluarga dalam hal ini untuk membantu para pelajar ini daripada menghadapi tekanan emosi? Okey, terima kasih Cik. Bila kita sebut soal keluarga, ibu bapa sebenarnya mainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan anak-anak ini berada dalam keadaan yang orang kata stable. Ibu bapa yang kawalan ibu bapa bagi memastikan anak-anak dalam emosi yang orang kata bila exam, level tekanan dia tak sama macam tekanan-tekanan yang lain. Jadi level tekanan yang dialami oleh anak-anak ini sebenarnya dia berada di tahap yang agak tinggi berbanding peristiwa-peristiwa lain. Jadi kat situ peranan ibu bapa lah yang sangat penting bagi memastikan kesihatan emosi dan mental anak-anak ini terkawal. Okey, ibu bapa seharusnya menunjukkan sokongan dan memberikan respon yang positif bagi memastikan emosi anak-anak itu terjaga. Satu, kadang-kadang kesilapan yang kita dapat kenal pasti yang mana kita memandang enteng pada perasaan dan kegusaran anak-anak. Kita rasa benda tu biasa, tak ada apa-apa, tapi pada anak-anak ia adalah satu perkara yang sangat mengganggu jiwa.
Jadi pada waktu inilah ibu bapa memainkan peranan untuk duduk bersama-sama dengan anak-anak, mendengar luahan hati anak-anak, cuba dengar dan fahami sebenarnya apa yang menggusarkan hati mereka. Jadi kat situ bila kita sebut keluarga, memang betul ibu bapa, adik-beradik juga mainkan peranan yang sangat penting. Jadi pada saya sokongan keluarga memang sangat penting. Bimbang dalam peperiksaan itu normal. Semua orang akan bimbang. Jadi sebagai ibu bapa kena duduk sama-sama bincang. Okey, apa yang dibimbangkan dan cuba cari alternatif. Okey, bagaimana nak mengatasi kebimbangan anak-anak itu. Itu pada pandangan saya. Cantik pandangan daripada Puan. Dan juga doktor, bagaimana doktor melihat sejauh mana pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada persediaan pelajar-pelajar terhadap peperiksaan yang akan berlangsung ini? Baik, kalau semasa anak-anak kohort 2020 ini, semasa tingkatan 4, kita yakin mereka telah pun melaksanakan proses pembelajaran secara bersemuka. Dan bermula Mac 2020, waktu itu PDPR. Dan sebenarnya, sebenarnya memang berimpak kepada para pelajar. So, apa yang kita nak highlight pada pagi ini adalah, para pelajar mesti membuat senarai semak kepada setiap mata pelajaran, dan bila kita pergi kepada setiap mata pelajaran tu, para pelajar kena pergi buat senarai semak berdasarkan chapter bagi setiap mata pelajaran. Contohnya kalau subjek biologi sebagai contoh, katakanlah ada 15 topik. Jadi para pelajar kena pastikan membuat self checking, self reflection bagi setiap topik. Topik mana yang dah okey, topik mana yang tidak okey. Jadi ini sangat penting untuk pelajar buat senarai tersebut supaya untuk memastikan mereka dalam kepala mereka ni tersusun dengan baik. Ini benda yang sangat penting. Kalau tidak tersusun dengan baik, mereka akan rasa ini tak sentuh lagi, ini tak sentuh lagi, ini belum tak tahu punca kat mana. Jadi senarai semak itu sangat penting untuk pelajar laksanakan, dan bagaimana pelajar ini nak memastikan apa yang dipelajari itu tersimpan dalam long term memory. Sebab dalam peperiksaan mungkin belajar dah okey, tapi bila sampai ke meja peperiksaan tu dengan rasa cemas, rasa bimbang, mungkin dah lupa apa yang dipelajari. So apa yang paling penting adalah pelajar kena mengaitkan setiap isi kandungan pelajaran dengan keadaan semasa ataupun apa kita kata persekitaran mereka, mengaitkan konten di dalam pembelajaran dengan persekitaran mereka. Jadi proses perkaitan itu akan memastikan pelajar akan dapat menyimpan segala ilmu dalam long term memory. Semasa peperiksaan nanti, mereka akan dapat transfer jawapan di dalam soalan-soalan yang diberikan dalam peperiksaan itu dengan baik, insya-Allah. Bercakap mengenai pengurusan kendiri itu tadi, ia sudah pastinya berkait juga dengan pengurusan masa, dan ia merupakan aspek yang sudah pasti memberi cabaran yang cukup besar kepada para pelajar di luar sana. Bagi Puan sendiri, bagaimana ataupun nasihat yang boleh diberikan kepada para pelajar untuk mereka menguruskan masa yang lebih baik dalam tempoh saat-saat akhir ini? Okey. Betul, memang tak dinafikan. Pengurusan masa adalah cabaran yang paling kuatlah mengganggu anak-anak kita pada saat ini. Berbalik kepada apa yang Dr. Zul sentuh tadi tentang penyusunan jadual apa semua, itu termasuk dalam apa yang pelajar sendiri kena buat. Okey, so dalam seharian pengurusan masa tu pelajar perlu masukkan tempoh waktu dia mengulang kaji pelajaran. Perlu diselitkan juga perkara-perkara lain. Tak boleh dalam kepala tu asyik nak belajar. Itu yang berlaku kadang-kadang bila dah last minute ni, dah tinggal beberapa hari, dia tak fikir lain dah. Yang aku fikir nak belajar. Okey, jadi kat situ tu kalau boleh dengan bantuan ibu bapa juga guru-guru, cuba tengok macam mana jadual anak-anak tu, macam mana dia mengurus masa dia. Kadang-kadang pelajar ni tak berapa bijak untuk menyusun. Jadi kitalah yang membantu, guru-guru, ibu bapa yang membantu dari segi penyusunan pengurusan masa mereka. So di samping belajar, apa lagi yang perlu ada dalam dia punya pengurusan harian. So ada juga kena selitkan time makan bila, time rehat bila, takkan tak rehat langsung. Kena beriadah juga, exercise sikit. Jadi kat sini bila kita nak periksa, anak-anak memang kena ingat sangat, periksa ni adalah satu peristiwa besar yang kalau boleh kita tak nak orang kata berlaku kesilapan, dan kita tak nak mengulang lagi peristiwa peperiksaan. Peperiksaan ni beri tekanan kan. Jadi kita tak nak mereka ulang. Jadi anak-anak ni memang kena jaga makan, kena jaga dari segi kesihatan fizikal mereka, dari segi pemikiran mereka. Jadi ini adalah perkara-perkara yang memang pelajar-pelajar kena buat selain daripada hanya belajar. Okey, saya nak tambah lagi, ibu bapa dengan guru dari segi sokongan dan bantuan tadi perlu pastikan anak-anak ini berada, orang kata dari segi penyusunan pengurusan diri dia tu terurus. Lepas tu dari segi
tempat untuk anak tu belajar kondusif supaya dia lebih fokus dan tumpu pada dia punya pembelajaran lah. Doktor, tadi kita dah menyentuh berkenaan peranan keluarga, ibu bapa. Sekarang ini mungkin secara ringkas, Doktor, peranan guru dan juga kaunselor dalam membantu para pelajar ketika ini. Baik, peranan guru pada ketika ini sangat penting kerana pelajar pada bila-bila masa sama ada yang di rumah ataupun di asrama. Kami pun ada anak-anak juga di MRSM, 53 buah MRSM seluruh negara di bawah Majlis Amanah Rakyat yang sekarang tengah bertugas rumuslah menyiapkan diri mereka. Dan guru-guru harus sentiasa bersedia. Kalau pelajar mungkin membuat panggilan telefon di tengah malam menanyakan apa benda topik yang mungkin mereka tak tahu dan sebagainya. Jadi saya rasa cikgu guru-guru kena bersiap siagalah untuk membantu pelajar. Dan proses membantu pelajar ini saya rasa adalah satu kesediaan guru-guru untuk 24 jam bersama pelajar ini adalah satu modal, kita kata satu contoh tauladan yang baik. Kerana dalam seti pekerjaan nanti pengorbanan dan sebagainya itu adalah sangat penting dan ialah nilai yang baik untuk ditunjukkan pada pelajar. Untuk kaunselor, penting untuk kaunselor kita kata mempertikaikan irrational thinking pelajar ataupun kita panggil cognitive distortion. Kerana pada waktu ini mungkin pelajar akan rasa down, rasa dirinya tak bagus berbanding kawan-kawan yang lain, rasa membayangkan masa depan yang tak baik dekat depan dan sebagainya. So isu-isu ini ataupun kita kata pemikiran yang tidak membantu ini harus dicabar oleh kaunselor dalam sesi kaunseling dan menjadikan sesi kaunseling itu sebagai satu kita kata psycho-education. Kerana sebenarnya dalam hidup kita ni, kalau dalam SPM tu dapat berapa A, tak banyak mana pun tak apa. Tetapi kita nak didik para pelajar kita supaya tidak putus asa. Kerana sifat tidak putus asa itulah yang akan kekal dalam kehidupan kita, insya-Allah. Betul. Dan itu antara perbincangan kita hari ini. Kita harapkan semoga dapat memberi input ataupun perkara yang bermanfaat kepada para pelajar di luar sana dalam mereka menghadapi persediaan di saat-saat akhir menjelang peperiksaan utama ini. Dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Zulkifli Hussein, kaunselor MARA, dan juga Puan Yusmawarti Dahrumi juga merupakan kaunselor MARA. Jadi kita harapkan perbincangan kita ini memberi manfaatlah kepada para pelajar di luar sana. Dan juga ingin kita sentuh dalam hal ini adalah peranan ibu bapa, keluarga, guru dan juga kaunselor. Peranan secara keseluruhannya sangat membantu untuk kita membimbing anak-anak kita dalam menghadapi peperiksaan besar ini. Baik, seterusnya kita akan terus saja berlintas langsung bagi Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan juga rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021-2030 yang akan dirasmikan dan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kita mengetengahkan apa antara dasar-dasar ataupun matlamat yang menjadi keutamaan bagi dasar perpaduan negara ini. Jadi untuk kita terus saja berlintas langsung, kita akan melihat bagaimana ataupun majlis pelancaran ini akan diadakan bersama dengan rakan kita dan kita akan lihat bagaimana ianya memberi impak kepada aspek perpaduan negara dan juga bagaimana ia membantu negara kita untuk terus maju ke hadapan. Terus saja berlintas langsung untuk Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan juga rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara. Saksikan.